Situasi banjir kilat ni memang seringkali dikaitkan dengan longkang dan juga parit yang tersumbat. Tapi kalau kita lihat dalam VT itu tadi itu, kebanyakan daripada apa yang dipaparkan Afiq tadi tunjuk, banyak sampah sarap, lepas tu ada botol. Kita tengok tadi dekat longkang tu ada minyak gris dan sebagainya. Jadi ianya mencerminkan bahawa kebertanggungjawatan kita tu tak ada untuk kita nak membuang sampah itu. Okey, baik. Kita terus nak bawakan isu ini untuk perkongsian bersama dengan anda penonton. Kini dia kami nak perkenalkan AR Zuhairi Manaf, Timbalan Ketua Pengarah Perunding dan Perundangan Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Pembangunan Kerajaan. Assalamualaikum Cik Zuhairi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasihlah jemput JKT ke program pagi ni. Terima kasih juga sudi datang pada pagi ini untuk sama-sama kita kongsikan masalah isu ataupun berkenaan dengan parit dan longkang ini. Apa yang dipaparkan dalam laporan sebentar tadi menunjukkan itu baru satu lokasi ataupun satu kawasan perumahan di mana kita lihat keadaan parit dan longkangnya yang memang sentiasa tersumbat. Satu yang disentuh oleh Fazli tadi berkenaan dengan kebertanggungjawapan, sikap tanggungjawab setiap ahli masyarakat ini. Tapi kita nak tahu juga punca sebenar berlakunya parit dan longkang tersumbat ini. Okey, terima kasih. Kalau kita tengok tadilah kan, kita tengok sebenarnya punca yang utama dia antaranya lah kita banyak ada bandar lama, bandar baru. Tapi yang banyak berlaku kadang-kadang ni bandar lama lah. Sebab bandar lama ni kita tengok longkang atau parit dia dah lama uzur. Kalau kita tengok antaranya, longkang tu dah pecah, dah rosak. Dulu masa buat longkang pokok kecil lagi. Sekarang bila dah lama-lama pokok yang makin besar. Habis dia tolaknya pecah lah. Konkrit walaupun konkrit kan pecah juga. Jadinya itu antara punca dia lah. Jadi air itu dia tersangkut lah. Dia dulu mungkin laju, sekarang dah slow macam itulah. Itu antara lah yang lama. Satu lagi antara yang tadi kita tengok tadilah yang tersumbat tadilah. Kita tengok antara sebab yang sampah tersumbat ni yang kadang-kadang air tak boleh lari laju pelancar semua kan. Jadi bila banyak kat sampah tu, antara yang punca tadilah yang boleh jadi banjir kilat. Tapi kalau kita fikir-fikir banjir kilat ni ada hikmah dia jugalah. Bila banjir kilat semua segala sampah keluar, anak buaya apa dalam yang kita pun tak nampak, sumbat semua keluar. Tapi kita tak naklah banjir kilat macam tu. Tapi punca dia saya rasa sampah-sampah ni manusia jugalah. Jadinya itulah antara punca-punca yang di sampah. Dan satu lagi tu bila kita ada bandar lama, bandar baru, dia punya longkang-longkang tu dulu dia nak cater for apa tu air sikit. Betul. Tapi bila ada bandar baru dia makin banyak bandar. Jadilah longkang dan dari air tu dia menjadi makin laju. Makin jadinya kadang-kadang bila dah sumbat tadi dia bertakunglah. Air melimpah keluar. Melimpah keluar itulah. Tapi itulah yang kita kena tengok baliklah dia punya apa tu penjajaran itulah. Dia macam tak ada final discharge point. Ada kan? Dia dulu mungkin bandar lama dulu dia mungkin dekat je. Sekarang bila dah banyak, dia dah yang ni sambung yang ni, dia dah jadi itulah jauh. Tapi kalau dulunya longkang atau paritnya kecil kan. Tapi sekarang ni pihak daripada kementerian pun dah membesarkan lagi longkang, parit dan sebagainya. Tapi masih lagi juga berlaku sumbat itu. Kurang jugalah. Kan, tapi ada kekurangan sikitlah. Tapi nak tahu juga dari segi mungkin spesifikasi dalam pembinaan nak buat longkang tu daripada sudut tuan sendiri dekat rumah ataupun dekat lokal. Saya nak maklumkanlah untuk sesuatu pembangunan biasalah kalau housing ke mana-mana katalah housing 500 rumah 1000 kita pemaju ataupun arkitek lah yang mengemukakan pelan-pelan kepada untuk kelulusan kebenaran merancang lah, kita bagi KM lah. So dalam kita sambil KM tu kita dalam semua majlis kita ada sistem OAC 3.0 plus online semualah sekarang ni. Dan sekarang ni pun kita ada penambahbaikan lagi yang lebih bagus, yang lebih baik. So dalam apabila disubmit dikemukakan yang kepada KM tu, pihak PBT akan salurkan kepada semua agensi teknikal luaran, agensi teknikal dalaman. So masih antaranya lah yang dalaman ni Jabatan Bangunan, Jabatan Kejuruteraan. Agensi luaran ni antara macam JKR, JPS yang akan tengoklah. So bila kita dah salurkan kepada agensi tadi, mereka akan tengoklah sama ada bangunan tu memenuhi requirement agensi lah. Contohnya antaranya lah kita nak tengok platform.
rumah yang dibina atau bangunan yang dibina tu, platform tu memang tak kena banjir. Kalau dulu memang dah ada data di semua, jadi kita nak pastikan yang platform tu tak kena banjir. Dan juga antara lain lagi kita ada kolam takungan lah untuk satu housing. Kolam takungan tu akan ada kiraan dia lah, besar mana, dalam mana. Dan yang penting longkang tu lah, longkang dalam rumah tu ada juga kiraan dia. So daripada situlah kita akan dapatlah dia punya sizes dan spek dia semualah, baru kita akan luluskanlah dia punya pembangunan dan boleh dibina lah. Dan antaranya longkang-longkang yang biasa kita tengok ni macam U-drain, V-drain konkrit kan, V-drain, U-drain, ada sizes dia lah. Contohnya lagi macam jalan lah, macam antara salah satu agensi dia akan tengok jugalah jalan tu pun tak kena banjir. Lepas tu mungkin perlu diperluaskanlah, ada jalan susu masuk semua, dan longkang-longkang di sekeliling pun samalah. Itu maknanya kalau kita tengok kebanyakan bandar baru ni, saya rasa kita jaranglah nak dengar yang banjir-banjir ni sangat sekarang ni kan. Yang kena pun rasanya yang bandar lama-lama dulu. Sebab ada pembangunan baru lah sebenarnya. Saiz parit dan longkangnya lebih kecil berbanding dengan kawasan perumahan yang dibina sekarang ini kan. Mungkinlah salah satu faktor lah. Tadi Tuan ada menyentuh berkenaan dengan situasi banjir dan juga banjir kilat yang berlaku yang disebabkan kalau kita lihat sebenarnya parit dan longkang ni memang akan menjadi masalah lah dengan tersumbatnya segala bentuk macam sampah sarap. Tetapi kita nak tahu juga, adakah ianya disebabkan oleh kerana tiadanya penyelenggaraan yang baik ataupun secara berkalanya tidak dijalankan dengan baik? Okey, kalau sebut penyegaraan ni lah, kita kat Malaysia ni kalau kita pakai di dalam Akta 672, Akta Pengurusan Sisa Pekerjaan dan Kebersihan Awam. So dalam tu kerajaan telah ada satu syarikat otoriti tunggal yang bertanggungjawab untuk menyenggara kebersihan ni lah, iaitu SW Corp. Dan juga dalam yang akan membuat pembersihan ni lah. Dan juga dalam kita semua negeri yang di bawah akta ni, SW Corp ni akan melakukan pembersihan ni semula secara berkala. Mana pembersihan longkang kalau kita tengok contohnya macam Alam Flora kita nampak setiap hari ada bersih longkang sebenarnya kan. Itulah mana memang kita ada penyegaraan dalam untuk semua negeri. Dan juga ada negeri yang tak juga terletak di bawah di Akta 672. Tapi dalam negeri yang itu dia akan melantik konsesi sendirilah untuk melakukan pembersihan. Dan juga ada juga yang kawasan PBT yang tidak di bawah kawasan operasi lah. Jadinya selalunya lah mereka kita galakkan buat gotong royong lah, komuniti bermasyarakat gotong royong untuk membersihkan lah longkang-longkang dan sampah-sampah tu lah. Yalah, bercakap tentang gotong royong dan juga komuniti masyarakat setempat, saya percaya mereka buat juga kan. Tetapi akan berlaku jugalah kan masalah peparitan ni. Mungkin disebabkan tabur hujan yang mungkin begitu tinggi dan sebagainya. Sekarang ni pun lain macam. Dan saya percaya juga bahawa pihak KPKT pun setiap tahun akan dapat peruntukan yang banyak juga daripada kerajaan untuk nak mengatasi berbagai masalah-masalah ni. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan tentang bagaimana caranya untuk kita nak mengatasi kalau masalah kita tengok memang setiap tahun lah KPKT JKT melalui KPKT akan dapat peruntukan daripada kerajaan untuk menyenggara parit dan longkang ni. Sebagai contoh, pada tahun ni kita pun ada peruntukan dalam 41 juta untuk senggara parit dan longkang, dan juga 100 juta untuk kolam takungan. Kolam takungan ni pun salah satu daripada faktor juga lah yang kita kena senggara. Dan juga cara proses permohonan tu kita setiap PBT akan memohon peruntukan kepada JKT, dan memang banyaklah. Memang banyak dia, antara je lah nak bersih parit longkang, baiki tandas, apa lagi macam-macam lah. So kita biasanya kita akan semak dan kita tengok keperluan lah, ataupun prioriti kita kepada hotspot banjir dulu. Sebabnya yang itulah yang penting dulu kan. So kita akan tengok, kita akan lihat mana area yang spot banjir, kita akan sadurkanlah peruntukan kepada semua PBT yang berkaitan lah. Banyak satu Malaysia ni. 41 juta untuk parit dan 100 juta untuk kolam takungan. Kolam takungan ni pun penting juga sebab kalau kita selenggara yang parit dan longkang tadi, tapi kolam takungan dia adakan discharge ke kolam. Kalau kolam takungan pun kita tak selenggara, dia
melempah juga. Antaranya sebab mungkin kita kena korek, dalamkan lagi, buang bersihkan rumput-rumput, sampah-sampah pun ada kadang-kadang, atau mungkin besarkan lagi lah, itulah. Baik. Jadinya memang kita ada saluran peruntukan, memang ada lah sebenarnya kita punya maintenance penyegaran tu. Dan untuk tahun ni kita setakat ni lah, kita ada dalam 20 juta untuk cerita untuk Senggara Parit dan Longkang ni lah. Okay. Dan juga kita serah pada PBT untuk melantik kontraktor untuk sebut harga, dan pihak JKT sendiri kita pun akan memantau. Maknanya kita bukan biar sajalah kan. Kita tengoklah keberkesanan yang telah dibuat itulah. Okay. Dengan saya percaya pihak berwajib juga yang mengambil langkah untuk sentiasa memastikan Parit dan Longkang ini sekurang-kurangnya mengurangkan masalah tersumbat ini untuk memastikan dari segi kemudahan bagi penduduk sendiri dapat hidup dengan lebih baik. Sedikit saranan kepada penonton kita, terutamanya untuk kita timbulkan kesedaran civik lah berkenaan dengan isu ini. Kesedaran, betul lah. Sebenarnya kita duduk di bumi ni, di kawasan mana-mana ni, manusia jugalah. Manusia sendiri yang merosakkan kawasan tu. Jadinya saya rasa sebenarnya kita perlu kesedaran sivik. Kita perlu buat hebahan, maknanya daripada kecil lagi lah kita dianjurkan supaya buang sampah di tempat yang betul. Macam itulah. Sebab saya pun sebenarnya pernah kena juga sebenarnya. On the way nak pergi office Putrajaya tu, agaknya tak ada kereta kat kosong. Kereta depan dia buang sampah. Satu plastik merah tu kan. Nasib baik tak kena CP-CP. Tapi macam itulah, itu antara sikap yang kita tak bertanggungjawab lah. Maknanya kita kena, saya rasa kena kesedaran ataupun hebahan ni kena berterusan lah. Kita pun banyak media, platform media sosial, saya rasa macam itulah, daripada kecil lah kita kena buat. Dan juga hebohan, dan satu hebahan media tadi. Lepas tu gotong royong lah. Kita pun jangan harapkan, kita sediakanlah JKT atau PBT menyediakan Senggara semua cantik kan, tapi kita pun sama-sama lah bantu. So dalam masyarakat, dalam perumahan tu, mungkin persatuan penduduk boleh buat satu anjurkan anjurkan gotong royong. Baik. Sama-samalah. Gotong royong tu pun bukan saja nak buang sampah. Saya rasa salah tu kebaikan dia pun nak mengelakkan daripada nyamuk Aedes. Demam-demam denggi kan. Sekarang ni denggi saya rasa setiap hari ada kan. Itulah antara saya percaya perlunya ada rasa tanggungjawab dalam setiap diri penduduk itu sendiri kan. Bukan nak harap saja PBT, tetapi masalahnya masing-masing kena main peranan. Satu lagi. Baik, terima kasih. Satu lagi, KPKT juga kita ada sediakan platform online iTegur sebenarnya. Okey, iTegur ni mana semualah public, siapa ada aduan. iTegur. Okey, baik. Maknanya dalam aduan boleh masuk online. Semua aduan dekat iTegur nanti jadi dia akan kita semua dapatlah. Betul. Kita dapat. Tegur-tegurlah kita kan sesama komuniti masyarakat setempat kan. Untuk kita mengelakkan berlakunya banjir kilat di kawasan kita disebabkan peparitan yang tersumbat dan sebagainya. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada AR Zuhairi Manaf, Timbalan Ketua Pengarah Perunding dan Perundangan, Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pembangunan Kerajaan.